Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita. Okey, untuk video kali ni sangat berbeza. Saya harap penonton-penonton semua, subscriber semua stay dengan video ni sampai habis kerana konten kali ni lebih bermanfaat berbanding dengan konten-konten saya sebelum ni ya. Okey ya. Kita akan bincang kali ni berkaitan dengan kehebatan money management yang kebanyakan trader tak jagalah benda ni, kepentingan ya. Jadi dan juga satu lagi, risk reward ratio. Ini pun kebanyakan trader tak ambil pot lah berkaitan dengan benda ni. Jadi saya nak ceritalah berkaitan kepentingan money management ni dan juga risk reward ratio. Okey, kalau tengok pada SOP saya sebelum ni, itu saya dah kongsi beberapa SOP dan juga trading plan. Okey, ini trading plan saya menggunakan teknik FIBO 50. Okey, saya menggunakan risk reward ratio 1:2 dan juga win percent ialah kebanyakan 50% lah. 50%. Okey. Seterusnya ini saya menggunakan BBMA setup RAM. Okey, risk reward ratio 1:2 juga dan winning percent adalah sekitar 50% lah. Okey ya. Okey, ini adalah break even win rate. Okey, kalau kita tengok kepada kita punya SOP yang trading plan yang saya pernah kongsi sebelum ni, kebanyakannya win rate adalah 50%. Jadi kalau tengok pada break even punya carta ni 1:2 berada di sini, kita perlu 33% sahaja kalau nak mencapai tahap break even. Itu tak ada keuntungan apa-apalah. Jadi kalau SOP kita tu dapat 50%, ia adalah sangat-sangat terbaik lah kalau menggunakan 1:2. Kalau kita menggunakan risk reward ratio 1:3, hanya 25% saja dah dapat kita punya break even. Jadi kalau SOP kita back test tu dapat 30% ke 40%, 1:3 memang sangat-sangat terbaik. Memang boleh buat duit. Jadi akan datang saya akan kongsikan SOP baru menggunakan 1:3 pula risk reward ratio. Okey ya, ini saya sedikit perkongsian berkaitan dengan break even win rate. Saya akan tunjuk kepentingan risk reward ratio ni ya. Kepentingan risk reward ratio. Okey, ini adalah beberapa SOP yang sebelum ni saya share. Okey, ini adalah SNR dan juga BRN. Boleh tengok video sebelum ni lah. Okey, daripada kita punya data dari simulator ni yang kita dah buat kajian sebelum ni. Okey, yang ni saya gunakan, boleh beli kat sini lah kalau nak buat backtest macam saya ni. Okey, ini adalah data di sini, kita boleh masukkan dalam bentuk Excel dan kita boleh hurai buat ni lah summary, kaji kita punya data tu lah. Okey, ni SOP yang SNR dan BRN. Boleh tengok kalau di sini stop loss 50 pip, TP 100 pip. Okey, boleh tengok saya dah masukkan dalam bentuk risk reward di sini ya. Kalau stop loss saya akan letak negatif 1. Kalau kena take profit saya akan letak 2. Okey ya, tengok di sini ni 100 ni. Okey, sama. Okey, ini sebanyak berapa entry? 200 entry. Jadi kita akan tengok kepentingan risk reward ratio tadi tu. Okey ya. 212 entry, 90 kali stop loss, 90 kali take profit dan 122 kali stop loss. Win rate dia lebih kurang winning percent dia 42% sahaja. Okey, boleh tengok kalau kita guna risk 1% dan reward kita dapat hanyalah 2%. Selepas 200 entry berapa kita akan dapat? 1600, 1007, makna 70% saja.
Tapi kalau kita up sikit kita punya risk kepada 5%, maaf, kita up kepada 3% dulu. Tadi SOP yang sama, entry yang sama, dapat $4,200. Okey, hanya kita up sikit saja kita dah boleh naikkan keuntungan kita. Okey, kita ambil 5%. Selepas 200 entry, kita punya account kita telah grow menjadi $9,000 Kita boleh adjust lah. Okay, kalau SOP ni 42%, kita tengok nanti winning percent yang lebih tinggi ya. Okay, boleh tengok macam mana kalau kita ambil kalau kita tak jaga money management kita ambil 20% sekali entry, apa akan jadi? Okay, yang ni kita pertama kali entry pun kita dah stop loss, bukan? Okay, stop loss, kita dah rugi banyak. Okay, 18,000 lah, tak dapat maksimum lagi lah. Macam mana kalau kita ambil 50%, habis MC ya, pada entry yang ke berapa ni, 100 dah MC. Okay, itulah kepentingan risk reward ratio. Okay, kita tengok kepada SOP yang seterusnya. Ini win rate kita lebih tinggi ya. Tadi 43, ini win rate kita dapat 45%. Kita ambil 1% dulu kita punya risk. Boleh tengok di akhir entry kita dapat 2,000. Okey, itu baru kita dapat, baru naikkan dia punya win rate saja. Tadi kita dapat 1,600, tapi berbeza dengan yang ni kita dapat 2,000 lebih sikit. Jadi kita up jadi 3% pula. Tengok apa jadi selepas 260 entry, akaun kita telah pun grow menjadi 8,400. ok ya, kita up jadi 5%, up jadi 5%. Akaun kita telah pun grow menjadi $24,000. Tapi entry je masih sama, entry yang sama, teknik yang sama, entry yang sama. Perbezaan dia kita hanya adjust pada risk reward ratio saja, persen risk saja kita adjust kat situ je. Okay, kita cuba kepada 20% negatif lah. Bermakna di sinilah kita pada entry yang ke-33 kita dah pun mengalami kerugian negatif lah, negatif. Ini kalau jadi warna merah ni negatif semua. Kalau kita ambil 10%, masih lagi ada untung 87,000. Tapi yang lebih selamat, kita punya risk jangan lebih daripada 5% saja. Okey, kita tengok kepada USD JPY. Kita ambil 1%. Ini dia perbezaan dengan SOP yang lain tu. Win rate yang ni 55% win. Okey, selepas 218 entry, akaun kita telah pun grow menjadi $4,000 hanya dengan 218 entry saja. Tetapi perubahan pada winning percent winning percent kita 55. Yang ni tadi winning percent ialah 45 dan yang ni 42. Okey, seterusnya kita adjust kepada 3%. Apa akan jadi dengan akaun kita ni? Okey ya, akaun kita terlepas 218 entry menjadi $60,000 dengan satu teknik sahaja. Tak perlu tukar-tukar teknik, entry yang sama juga. Kita adjust jadi 5%.
Di akhir kita punya entry, kita akan dapat sebanyak 704 US dollar lah. Okey, jadi nasihat saya di sini, kalau ada trader-trader yang masih mencari teknik-teknik, pelbagai teknik, saya rasa mungkin anda tidak tahulah ke mana kelemahan anda sendiri, kekurangan apa yang anda cari, anda sendiri pun tak tahu. Jadi untuk perkongsian kali ini saya rasa cukup untuk takat ni, dapat membuka sedikit minda trader-trader yang masih mencari-cari teknik yang holy grail. Boleh tengok lah, memang tak ada teknik pun yang 100% win. Loss in the row ni adalah biasa yang kita semua perlu terima. Tengok, mesti ada punya, setiap teknik mesti ada loss yang begitu banyak macam ni. Contoh ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 stop loss, deretan stop loss. Di sinilah trader-trader akan mula lompat tukar teknik kerana dia rasa teknik tu dah tak boleh pakai ya. Tapi sebenarnya ia adalah nature dalam industri forex ni ya. Jadi forex ni adalah satu kebarangkalian. Bila kita dah mula entry, kebarangkalian kita nak kena stop loss dan TP adalah sekitar 50% saja. 50 nak, sama ada nak kena TP 50 ataupun stop loss. Itu memang nature dalam industri ni. Saya harap perkongsian kali ni bermanfaat kepada anda. Saya mohon untuk share, subscribe dan juga kongsi, tekan button like di bawah dan loceng. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.